Rabbi Asyir wala khala qadalul nasib wa nastaghfiruka ala dunya ma kulli yati salih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muka surat 16 kita sambung kuliah kita yang amat berharga pada Imam Nawawi. Ini telah diterjemah oleh Tuan Guru Fahmi Samjak, orang Banjar yang mengaji di Nadwi, India. Ini mungkin masih mengajar di Pondok Tehra, Pokok Senang Kedah. Mukadimah kata-kata pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam kerajaan-kerajaan ini semuanya melalui kurniaan Allah dengan sebab memiliki ilmu yang tinggi. Al-Hafiz kini tak dapat gelaran Al-Hafiz boleh dengan syarat menghafaz 100.000 hadis ke atas. Imam Nawawi berjaya menghafaz 100.000 hadis ke atas. Lepas itu mendapat kurniaan kepada Datuk Al-Hafiz, ya. Seterusnya digelar Syekhul Islam dan mendapat gelaran Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Namun suatu hidupnya beliau ini digelar sebagai orang alim. Orang alim yang berjiwa tasawuf. Itulah Imam Nawawi. Kerana itu dia menolak gelaran. Jangan panggil gelaran-gelaran seperti Muhyiddin, Syekhul Islam. Gelaran-gelaran ini diberi setelah Imam Nawawi wafat. Mana letak apa sekalipun silakan. Tapi Imam Nawawi dah tak ada, ya? Maka layak patut mendapat gelaran-gelaran seperti ini. Abu Zakaria ini pada semestinya seseorang itu ada anak. Abu Zakaria, bapa kepada Zakaria. Mungkin dia ada anak saudara. Namun sebenarnya Yahya bin Sharaf An-Nawawi menggunakan nama tempat daerah bernama Nawab. Itu orang masyhur
dengan nama daerahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah sampai martabat mujtahid mutlak, namun dia masih bersifat adab, akhlak yang tinggi, memuliakan imam-imam terdahulu. Lalu dia masih memegang mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini manfaat kaidah kalau kita baca baris fathah, baris atas lam, sallallahu, huruf lam baris atas, maka mesti sama diakhiri wasallam. Tak boleh terbalik. Sallallahu wasallim, salli wasallam. Ya. Kalau misalnya belajar nahwu pandai, tak apa, tapi tak ikut kaidah tata bahasa Arab. Kalau imam baca macam itu, tegurlah. Senang solat, sekali wassalam. Kalau kau nak baca baris bawah, sholli wasallim. Ya, itu ikut kaidah. Tak ada ikut kaidah, jangan baca lah. Senang, Masya Allah. Hari ini nak bagi baris bermana, imam tu ngaji besar macam mana? Tak ada ngaji bahasa Arab ke? Tak ada ngaji nahwu ke? Masya Allah, kata Arab. Orang Arab tu lain. Orang Arab bukan semestinya alim. Ya, orang Arab pun tak semestinya ngaji nahwu. Hari kita mentang-mentang orang Melayu, ada belajar bahasa Indonesia, ada sepenuhnya. Ya, yang dapat satu li lampeng. Kawan belajar dengan kita. Sebab dia Cina dia belajar sungguh-sungguh itu bahasa Melayu. Masya-Allah, ya, satu Melayu, satu Malayana. Itu Tamil ini. Bahasa Mandarin pula kita dapat satu. Sebab dia Cina tak ada beritahu ni. Itu kaidah. Segala puji bagi Allah. Allah yang merupakan zat yang tunggal, zat yang esa tunggal, ada duanya dalam semua sifatnya, perbuatannya, zatnya. Maka itu semuanya perlu dan wajib mengetahui melalui ilmu tauhid. Lagi Maha Perkasa, itu yang kita minta doa, ya Jabbar, yang Muntaqim, yang Munzilal Kitab, yang Mujriyah Sahab, yang Azimil Hasab. Doa dalam keadaan merintih, doa dalam keadaan melayu. Jangan doa diberi lagu, lagu sentimental tu. Masya Allah. Boleh tak? Boleh, tapi boleh ditolak. Mana doa Masya Allah diberlagu. Masya Allah, tengok hari ini. Yang Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Minta lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat-sifatnya ni. Kita nak jadi kebal, kuat, tak payah guna keres lah, guna itu, guna ni. Masya Allah. Ini baca ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Berapa kali tu saya tak tahu. Beli ada kitab mengenai amalan-amalan Asmaul Husna, amalan-amalan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Itu ada dia punya cara-caranya, ya. Tapi nak elok, cari gurunya, jumpa ustaznya tu, ya, supaya lebih kuat,
ada hubungan dengan guru. Kalau beli kitab baca, ya, boleh, tapi tak berapa power, tas baterinya tak kuat, ya, itu sekadar baca. Lebih lagi tengok internet, lagi banyak dia punya fawaid, faedah-faedahnya, hikmah-hikmah dia, ya, Masya Allah. Yang elok kita kena berguru, cari gurunya, ya, itu lagi bagus, sebagus-bagus. Kerana kita nak dapatkan ilmu, wajib bertalaki. Bertalaki ini berdepan dengan guru yang berkuasa merubah segala sesuatu. Siapa yang ubah kehidupan di alam ni? Allah. Yang ubah kita ni pun Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu muda, sekarang tua. Bila dikata manusia mesti setiap hari berubah. Berubah usia kita ni. Usia kita ni bukannya maksudnya bertambah, berkurang. Maksud berkurang, berkurangan kita duduk di dunia ni makin kurang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentukan usia kita 63, ya, usia kita sekarang 50, kena jaga ada 13 tahun lagi. Usia kita 61, ada 2 tahun lagi. Kalau dah sampai 65, dapat bonus 2 tahun. Ya, itu kena jaga-jaga. Hidup kita sentiasa berubah-ubah. Itu tak ada yang kekal. Ada kekal sifat-sifat manusia, tak ada. Sifat-sifat dunia, tak ada yang kekal. Nah, ini yang ubah ni Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur. Macam mana contoh kita tengok perubahan, pergantian siang dan malam, siang dan malam. Ada siang aja, ada dekat pinggiran New York, itu pun berubah. Walaupun siang hampir 6 bulan, tapi ubah. Ada yang malam aja ada, tak jumpa. Tapi dekat kutub utara ke kutub selatan, di siang aja. Macam mana nak berubah hidup? Tengok jam negeri yang berdekatan untuk berpuasa. Pada sana masalah puasa susah, ya. Sedih tak? Bila maghribnya siang aja, Masya Allah, ya. Itu dia guna kaedah jam. Berubah jugalah kehidupan dia. Dah tak ada siang, Masya Allah, macam mana nak berbuka, ya? Masya Allah, ya. Habis macam itu tak payah puasa. Dia ikut jam. Jam yang berdekatan dengan daerah macam Switzerland ke apa, berapa jam? 22 jam. 22 jam lah kalau puasa. Habis malamnya pendek. Solat tarawih pendek aja lah. Itu wajar sembahyang tarawihnya 8 rakaat. Sebab selepas itu nak tidur macam 2 jam aja. Itu dah masuk waktu untuk sahur. Masya Allah tu. Ini pun berubah di saat itu. Ya, itu siang dan malam. Ini supaya menjadi suatu peringatan bagi orang yang mempunyai hati yang bersih. Malam untuk berehat, siang untuk bekerja. Ini kau ubah kehidupan kau. Perubahan yang telah diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk nak ubah. Ya, itu. Apa jadi? Jadi apa? Jadi tak teratur, huru hara lah yang berlaku kepada kehidupan manusia. Ya, dibangunkan dengan pembangunan supaya
sentiasa malam dan siang sama, dan memberi kesan kepada binatang-binatang lain. Antara memberi kesan kepada binatang lain, ya, orang Jerman kata kampret, beruang, pelawan, ya, Masya Allah, ya. Aduh, bila waktu dia nak tidur, wajib keluar pelawan. Bila masa nak tidur, ha? Bila masa nak bekerja ke nak tidur. Sebab apa? Tak boleh beza siang malam, siapa dia tidur je terus. Betul tak? Keluar kalau malam dia tidur kan? Ya? Macam mana kalau siang dan malam sama? Bila waktu nak tidur? Masya Allah, ya? Itu termasuklah peluang man, Batman. Masya Allah, ya? Bila waktu dia nak bertugas, bila waktu dia nak tidur, habis sama. Semua lampu, malam pun ada siang, siang pun ada lampu. Masya Allah ni, siapa berusaha ni? Manusia. Kerana berusaha mengubah yang telah diatur oleh Allah SWT. Siang pun macam malam, malam pun macam siang. Tak ada siangnya, tak ada malamnya. Kerja terus, cari duit dan sebagainya. Untuk pembangunan rumah ada macam-macam lagi. Nak lebih lah. Bermakna orang-orang seperti ini tidak mempunyai hati yang bersih dan penglihatan yang tajam. Maka dialah Tuhan yang memberikan kesedaran kepada sesiapa yang dipilih dari kalangan hamba-hambanya, lalu ia memasukkan oleh itu ke dalam kumpulan orang-orang yang dipilih. Dan dialah juga Tuhan yang memberi taufik kepada sesiapa yang dipilihnya dari kalangan hamba-hambanya, lalu ia masukkan oleh itu dalam kumpulan orang-orang al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti kepada Allah. Maka mereka mendapat balasan yang baik. Boleh rujuk dalam surah Al-Mutaffifin ayat 22, ayat 28. Innal abrar, tu cuba kalimah al-abrar. Tapi ini mereka diberi nikmat kepadanya. Apa antara nikmat tersebut? Alal arai dan zulul rahikul maktub. Itu yang digunakan pakai sebagai tajuk kitab sirah Nabi SAW. Rahikul maktub ni apa? Haruman yang tidak ada kesudahan. Syarat utama supaya kita jadi orang-orang yang baik disebut sebagai al-abrar. Al-abrar ni orang yang bertuah, muda, bangun pagi, niat dalam hati nak memberi manfaat kepada orang ramai, kepada manusia dan juga haiwan lah. Kita bela kucing, beri manfaat kepadanya. Kalau misalnya makanan dah habis, kita berikan. Kalau tak ada, bebaskan, ya, supaya dia cari makan di luar. Sebaliknya, lawan bagi orang al-abrar ni, orang yang tak baik, artinya tak baik, orang celaka. Maka syaratnya pun ada lah. Bangun pagi, niatnya tak sama. Niatnya untuk berbuat kejahatan, menzalimi manusia atau selain daripada manusia. Ya? Itu beza. Kalau satu hari kita ni berbuat perkara buruk,
kepada manusia, bermakna kita bukan orang baik, tak akan jadi dalam golongan orang al-abrar. Kalau pagi-pagi setiap hari kita niat tak jadi orang yang baik dan berbuat baik kepada manusia, bermakna kita jadi orang baik. Sampai itu membuat perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya sembahyang, zakat, kemudian memberi nafkah kepada kerabat, anak istri, anak yatim, ya, orang-orang miskin, kepada mereka yang meminta, dan kalau ada hamba berusaha untuk memerdekakan, ya, kecuali kau sempat talon dia tu, ya, itu gagah tapi tak ada guna, ya, itu tak dibebaskan. Tuan Sadiq, ya, macam mana aku nak bebaskan kau, ya, aku ni pun dibeli berapa dirham, 10 dirham sudah, itu dibebaskan oleh menantu dia kan, berjalan. Tu baik Abdul Wahid kan, baik ada makna, guys. Membelikan orang-orang fakir miskin, orang musafir, orang yang meminta, amanah, jujur, tepati janji, dan sekali sabar menghadapi musibah atau apa-apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala uji. Itu boleh rujuk ciri-ciri orang al-abrar, surah Baqarah ayat 177. Ayat 177 surah Al-Baqarah ada 6 kalau tak silap saya. Sifat orang al-abrar. Maka lawan bagi orang al-abrar itu kita nak tahu sebaliknya adalah tak sembahyang. Kalau sembahyang dia tak keluarkan zakat. Kalau keluarkan zakat pun tengok orang-orang tertentu dipilih, kemudian hina anak yatim, ambil harta anak yatim, kau bawa yayasan Darul Aitam. Tapi duit kat mana? Rupa-rupanya duit tu dalam poket dia. Masya Allah, ya. Dia kata hutang dan sebagainya. Bermakna dia bukan orang al-abrar. Itu orang apa? Orang celaka lah. Ya. Masya Allah, harus kayak gitu. Dan dia lah juga Tuhan yang memperlihatkan ilmu hakikat. Sedikitlah supaya kita tahu tentang sejarah ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tarikat ni dia wujud turun yang keempat. Yang keempat. Sebelum itu zaman Rasulullah, zaman sahabat, terus zaman tabi'in, tak ada perkara-perkara ini. Masuk cucu cicit para sahabat, turun yang keempat barulah timbul 4 syariat, ma'rifat, tarikat dan hakikat. Itu mungkin imam yang tertentu. Imam Nawawi pun lahir sekitar 600 Hijrah, kurun yang ke-6. Imam Syuuti lahir kurun yang ke-9. Kurun yang ke-4 ni anak-anak para tabi'in. Antaranya tabi'in kat situ anak cucu. Antara di Yaman tabi'in banyak, Taus Al-Yamani, ada dia alim. Seterusnya Abdullah bin Mubarak, Abu Muslim Al-Khawlan. Ini waliullah, karamahnya banyak. Saya sempat di Yaman dulu, duduk di daerah
Tempat lahirnya Abu Muslim Al-Khawlad. Wais Al-Qarni, tiga-tiga ni tabi'in. Sebab apa? Tak sempat jumpa Rasulullah SAW kerana mereka memiliki tugas masing-masing, sehingga tak sempat nak jumpa Rasulullah SAW. Mereka jumpa Rasulullah SAW sudah wafat. Maka dari situlah wujud cucu cicit mereka ni, antaranya Imam Hasan Al-Basri, cucu cicit sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, simbol bahagian ilmu hakikat, ilmu yang sebenar. Ilmu hakikat ni kaidah untuk melihat hakikat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah dia boleh tahu secara mendalam tentang ilmu syariat itu, termasuk apa hakikat sebenar ambil sembahyang, hakikat sebenar sembahyang. Buktinya kisah tentang Imam Ahmad. Bukan jarang ya, jarang sekali, kadang-kadang tidak sama sekali jadi makmum abangnya Imam Ghazali. Lalu satu hari Imam Ghazali berkata, apa sebab? Bagaimana aku hendak bermakmumkan kau, kerana kadang-kadang sewaktu aku sembahyang di belakang engkau memikirkan tentang haid, hati kau berdarah. Masya Allah ya, itu hakikat. Abang tahu hati imam tadi apa dia fikir. Kalau kita sampai tahap macam tu, supaya kat rumah lah. Sebab itu kita ni baru peringkat syariat, ikut aja lah selagi mana imam tak bakal. Kalau fikrah dia tu lain cerita, asalkan dia di Islam, syarat-syarat sembahyangnya ya betul sah, ikut aja, betal aja lah ikut. Faham ya? Apa nampak tadi? Tak nampak kan? Diri kita pun kita tak nampak. Yang kita nampak hati kita, ya Masya Allah, nanti lepas isyak nak makan apa, isteri masak apa, isteri dah masak, ya tunggu abang balik kan. Betul tak? Itu yang kita fikirkan. Besok nak kerja, hantar anak sekolah, itu yang kita melayang dalam otak, belum lagi dipikirkan dalam hati. Itu segala syariat. Ini hakikat. Masya Allah, sudah nampak. Itu saya bagi satu contoh. Seterusnya kata Imam Ghazali, hakikat bismillah ni tengok betapa luasnya. Hanya bismillah saja kata Imam Ghazali. Kalau seseorang itu sudah sampai peringkat hakikat, dia nak kaji bismillah saja, semua boleh rujuk ayat dalam surah Al-Kahfi. Ya, kalau tak silap saya, dakwah diambil daripada 7 lautan, kayu-kayu segala di hutan-hutan, buat pena tak cukup. Nak kaji kalimat bismillah. Itu hakikat kata Imam Ghazali. Imam Ghazali setelah mendengar kata-kata adiknya Imam Ahmad tersentak. Selama ini sembahyangnya bagaimana? Letak jawatan sebagai mufti Baghdad. Berusaha cari gurunya, guru Imam Ahmad, untuk sampai peringkat makrifat. Ini
hakikat ilmu yang sebenar kepada siapa yang dikasihi. Mintalah kepada Allah. Lalu mereka jadi sedar dan menjadi orang zuhud di dunia ini. Pelajari cara syarat-syarat untuk dapatkan semua ini, tak dapat tidak. Belajar ilmu tasawuf diutamakan. Lebih-lebih lagi usia kita dah menjangkau senja, tak payah nak belajar ilmu lain. Sebab apa? Supaya kita ni bersih, bila bersih, mutmainah tu terjini ila rabbika. Hati bersih, kita nak menemui Tuhan kita. Maka syaratnya mesti zuhud. Ini semakin tua, Masya Allah, pakai motor besar. Kalau jatuh menempah motor besar, Masya Allah. Dapat apa? Hati bersih, dapat menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Masih melancong sana, melencong sini, ziarah, pergi umrah, pergi tempat-tempat bersejarah, supaya kita ni bersih, zuhud, memanda dengan apa yang ada, dan benar-benar berusaha untuk mencapai keridhaan Allah. Mereka membuat bekalan untuk negeri akhirat dan menjauhi apa yang dimiliki Allah Ta'ala, dan menjaga dirinya daripada terdedah kepada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah sahabat bertanya, siapa orang mukmin al-qais? Siapa orang mukmin yang pintar, cerdik? Ini sahabat tanya. Lalu Rasulullah SAW berkata, orang yang cerdik, cemerlang ni bukannya cemerlang SPM, dapat gelar datuk, disebabkan kecemerlangan dalam kerjayanya dapat gelar. Bukan. Orang yang cerdik pada ini, dia sudah mempersiapkan istiqdad akhirat, mempersiapkan dirinya tentang akhirat, mempersiapkan dirinya untuk mati. Sebelum mati dia dah siap sedia. Masya Allah. Persiapan matinya ni bukan itu secara zahir saja. Persiapan mati kita ni, saya dah sediakan Ustaz pakai ahli khairat masjid. Bukan. Itu zahirnya. Yang kita nak ialah bekalan. Apa bekalan? Akhirat ni bekal apa? Bekal untuk menghadapi bahawa huru haranya di malam pertama, di alam barzakh. Saya bagi panduan sikitlah macam mana kita menghadapi langkah-langkah menghadapi mati ini. Kata Rasulullah SAW, ziarah kubur, ziarah kubur. Bukan ziarah kubur ni setahun sekali, sambut hari raya. Kalau sambut hari raya, tempat kita hari raya banyak ni tak lama lagi hari raya Christmas. Pergilah kubur. Itu David Copperfield pun ziarah kubur ziarah kubur mak bapak dia. Tapi setahun sekali. Takkan kita nak ikut macam tu. Kita daun bekal kan, bukan daun bekal. Kita orang Islam, takkan nak ziarah kubur mak bapaknya tu setahun sekali. Hari raya puasa, hari raya Cina tak ada, tak pergi. Ni pertama ziarah kubur. Yang kedua, ziarah orang sakit. Sebab kita ni pun bakal sakit. Orang sakit itu sebagai petanda dia bakal mati. Lagi-lagi kalau jantung dia sihat, dah pakai bateri tak ada pakai bateri, pakai bypass.
Bila waktu dia tukar itu bateri boleh cas. Berapa dia punya apa tu expired bateri? Berapa? Tak pernah tanya. Kita tak pernah kena kencing manis. Kencing manis tak bakal dia jadi kencing masin, kencing tawar, tak bakal. Dia terus saja. Darah tinggi boleh bagi darah rendah, makan ubat tak bakal. Itu semua contoh-contoh dia bakal pergi. Sehat tak bakal mati. Tengok aku yang sakit dah tua ni 79. Engkau yang pergi mah usia muda 29. Tak sebab kau anak yang pergi dahulu. Bapaknya pergi bila? Pergi kemudian. Tak pergi ke? Bapak dia dah sakit manis, kencing manis 30 tahun makan ubat aja. Dia tak pergi ke? Bapak bakal menyusul nanti. Tunggulah nak. Ni dua. Yang ketiga ni mengenai zikir maut dah. Cari buku-buku baca mengenai kematian. Sudah ada terjemahan. Pertama, karangan Imam Ghazali mengenai huru hara kematian. Peringatan daripada Imam Qurtubi. Imam Syafi'i pun memberi peringatan tazkirah mengenai kematian. Dua ini, Imam Qurtubi, Imam Syafi'i, saya tak tahu sudah ada terima tak ada. Kalau kita pandai bahasa Arab, baca lah. Jadi tak Arab. 45 ni perbahasannya agak banyak. Kena rasa khauf, takut dan harap kepada Allah. Yang kelima, baik sangka kepada Allah. 5 ini persiapan. Belum yang lain-lain lagi. Seterusnya menjaga diri daripada terdedah pada sesat Allah. Sekiranya termasuk waktu. Ini Imam Nawawi terus memuji Allah sebagai pujian yang banyak atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, dan aku meminta kepada akan tambahan daripada kelebihan dan kurniaannya. Imam Nawawi ini umur 10 tahun sudah hafaz Al-Quran. Atas saranan gurunya, dia terus belajar. Tidak sezaman kawan-kawannya yang bermain. Kita tengok Imam Nawawi ini agak beza oleh Syekh Yusuf. Lalu dibawa satu pondok di Dansik. Kampung Azhar. Allah
Kalau malam dalam, tadi ke sini sikit sampai kalimah batu, tolong lepas. InsyaAllah bulan hadapan kita sambung mengenai masih mukadimah Imam Nawawi melalui syair-syairnya. Seterusnya ini ucapan 2 kalimat syahadah daripada Imam Nawawi. Makna asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan hanya Allah, mengakui keesaan sebagai pengakuan yang wajib. Itu dari segi makna. Kerana dengan pengakuan mengucap 2 kalimat syahadah itu, jadi kita taat dan patuh. Seterusnya aku bersaksi yang penghulu kita Muhammad itu adalah Allah dan Rasulnya, juga kekasih Allah yang dipilih. Nabi kita adalah semulia-mulia orang dan orang yang terkemudian. Semulia-mulia orang dahulu dan orang terkemudian. Siapa orang terkemudian? Dia mati di akhir hari kiamat ataupun sebelum hari kiamat. Tak kira orang itu beriman, orang itu tak beriman, semua adalah umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka jangan rasa kita ni orang Islam, Nabi kita Muhammad SAW, orang bukan Islam pun Nabi itu. Umat Nabi Muhammad SAW. Maka lengkap sempurnanya semulia-mulia makhluk, paling bersih, paling sempurna, paling kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cacat celanya. Tak kira pada badan, pada perkataan, cacat celah seinci pun tak boleh kita kata pada Rasulullah SAW nisbah sempurnanya. Maka orang-orang jahil yang tak tahu, kita perlu perbetulkan. Kalau kita kata ada cacat celahnya Nabi kita SAW, boleh jatuh kufur. Walaupun seinci rambut, selai rambut ubah Nabi SAW nisbah cerita sempurnanya. Kita nak jadi orang yang sempurna, apa kena contoh ni Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun tak boleh, tak dapat 100%, dapat 10%, 20% jadilah. Seperti Nabi SAW. Ini tengok contoh orang paling takut, orang yang mengetahui, orang yang paling bertakwa, orang yang cukup ibadatnya, sempurnanya, zuhudnya, paling agung akhlaknya, sayangnya kepada umatnya, lemah lembutnya kepada orang beriman, tegasnya kepada musuh, semuanya Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu disuruh sebagai tanda kasih sayang kita berselawat kepadanya, kerana sesempurna tak ada orang lain.
hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada saya bagikan sedikit. Yang paling kenal Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulama ini dia punya khulasa bagi kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala ada 4. Pertama, kenali nama-nama Allah. Ya. Kita nak kenal seseorang mesti kenal nama dulu. Dia nama siapa? Ya. Nadia Esparonora orang Jambi. Ada kahwin alamak. Tak boleh teruskan hubungan kita. Tak kahwin, takkan tak jauh. Cari Nadia Senros ke orang dia. Ya. Kenali nama dulu kan Pak. Kalau kahwin dulu isteri tanya nama enggak. Sekarang ada panggil nama. Saya pun tak ada. Weh. Malam Jumat. Ya. Isteri pun dah panggil. Dah ada cucu. Datuknya. Datuknya tak ajak makan. Masya-Allah ya. Rasulullah panggil ya Sadati Aisyah. Ini tirulah Rasulullah. Ya. Pada tahu cara Rasulullah panggil. Ya. Semula panggil isteri nanti balik sayang, gali. Ya. Itu. Boleh. Ini nama. Ya. Kali kita tengok ucap 2 kalimat syahadat. Kita kenali namanya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah kan? Nama-nama yang lain Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Masya Allah. Anak kita yang tadi tu dihafal. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illallah wa rahmanur rahim. Kalau saya nak baca nanti apa? Yang kedua, kenali diri zat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Ada sifat-sifat Allah. Macam mana cara yang ketiga, kenali ciri rasa cinta. Supaya dapat rasa cinta, ini yang ulama bagi panduan kita kena tahu perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang harus bagi Allah, perkara yang mustahil bagi Allah. Bila dah dapat kenal Allah, kita jadi rasa cinta. Bermakna yang keempat, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa di sisi kita tak lupa. Sentiasa ada di sisi. Ada macam lagu uji rasid. Macam mana lagu uji rasid ni? Ya, ku pandang langit, ya, seolah-olah kau ada di situ. Macam mana lagunya? Ya, tak bunyi. Bila terpandang di langit, aku macam engkau ada di situ. Bukan bermakna kekasih kita nyanyi lagu uji rasid, ya. Dulu kekasih kita, isteri kita ada di langit tu kan? Ada. Seolah-olah ada di situ. Ini sampai tak begitu. Kalau kita kata kekasih kita Allah, itu Allah ada di langit, ada macam tu kan? Itu sebagai simbolik kerana rasa kita tak lupa, kita cinta sampai tapi itu kita gunakan peribahasa macam itulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya berlipat insyaAllah. Untuk bulan depan mengenai sains daripada Imam Nawawi. Rabbana atina naskuran nikmatika allati an'amta muslimin wal muslimat wal ya wassalamualaikum warahmatullahi أشهد أن محمد رسول الله
soleh